Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan ke-12 ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Adat Memandikan Bayi Baru Lahir oleh Kaum Iban. Malaysia ialah negara yang amat terkenal dengan pelbagai kaum dan budaya yang menjalankan kehidupan seharian mereka dengan penuh semangat perpaduan. Antara kaum yang terkenal di Malaysia ialah kaum Iban, yang di mana merupakan kaum yang paling dominan di Sarawak. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu, kaum Iban dikenali sebagai etnik Dayak Laut, dan pada asalnya kaum Iban berasal daripada Kalimantan, Indonesia, dan berpindah ke Sarawak ketika kedatangan orang Eropah ke Asia Tenggara. Mereka memasuki Sarawak melalui Batang Air Kapuas, iaitu jalan masuk paling mudah bagi melalui sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudian, kaum ini dikenali sebagai masyarakat yang kaya dengan adat dan budaya dari nenek moyang mereka sendiri, yang menjadi tradisi kehidupan mereka ketika ini. Sebagai contoh, adat dan budaya yang diamalkan dalam kehidupan mereka ialah pantang larang mengandung dan melahirkan bayi, adat perkahwinan, adat kematian, nyanyian dan tarian, dan banyak lagi. Seterusnya, tujuan kajian kami ialah: pertama, mengenal pasti asal-usul serta salah sila adat memandikan bayi baru lahir bagi kaum Iban. Yang kedua, mengetahui cara-cara memandikan bayi baru lahir mengikut adat turun-temurun kaum Iban dengan betul. Dan yang terakhir, menyatakan pantang larang dalam memandikan bayi baru lahir mengikut adat kaum Iban. Nama saya Muhazzari Muhammad Noor. Jadi dalam video ini, ia melibatkan adat yang sentiasa diamalkan oleh masyarakat kaum Iban, iaitu memberi mandi anak yang baru sahaja dilahirkan. Upacara ini diadakan sebaik sahaja anak yang baru dilahirkan itu diberi nama. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan anak mereka ditimpa oleh kejadian yang tidak diingini semasa berada di kawasan sungai pada suatu hari kelak. Upacara memandikan anak ini adalah sebagai satu simbolik kepada kehidupan masyarakat Iban yang mempercayai bahawa dewa segala sungai dan air yang digelar sebagai Sera Gindi yang akan melindungi anak tersebut, dan juga dia disebut sebagai perjanjian dengan makhluk air supaya menyelamatkan anak tersebut daripada mendapat kecelakaan di dalam sungai seperti karam, lemas dan sebagainya. Kita beralih kepada bagaimana masyarakat kaum Iban memandikan anak mereka yang baru dilahirkan. Pada mulanya, upacara memandikan anak kaum Iban ini berlangsung dengan perarakan membawa bayi ke sungai yang diketuai oleh 4 orang utama. 4 orang yang dimasukkan mempunyai tugas tertentu, yakni 2 orang akan berada di barisan hadapan sekali, akan membawa panji-panji iaitu bendera, manakala di belakang 2 orang tersebut akan adanya seorang lelaki yang merupakan pembaca mantra di barisan kedua. Pada barisan seterusnya, iaitu barisan ketiga, 2 orang perempuan akan berjalan beriringan, di mana seorang perempuan akan membawa ancak, manakala seorang lagi akan menyandang bayi itu dengan sejenis puah tenunan yang dinamakan puah belantan. Kedua-dua orang perempuan tadi mestilah tergolong dalam golongan wanita yang subur dan tekun bekerja. Pada barisan yang terakhir sekali barulah orang-orang ramai yang menyertai perarakan tersebut bersama dengan para pemukul gendang dan gong. Apabila tibanya di sungai, upacara pun akan berlangsung dengan penuh adat, iaitu pembaca mentera akan membaca mentera yang digelarkan sampi oleh masyarakat kaum Iban. Nak aku layu miau ke selanjau manuk kelabu, nak aku tumbang miau ke hijau selanjau manuk labang, nak aku tumbang angkat ke orang.
Selepas tamat memanca mantra, si pemegang panji tadi akan meletakkan air dengan menggunakan sebatang parang yang bernama doku sebanyak 7 kali. So, aktiviti ini dijalankan setelah ayam yang dibawa tadi disembelih untuk tujuan korban untuk dihidangkan kepada dewa-dewa sungai. So, terdapat 5 piring dan 2 pinggan. Sama ada batu atau kaca. So, jadi pinggan ini salah satunya akan dilemparkan di dalam sungai dan satu dibawa pulang ke rumah. Jadi simbolik pinggan ini adalah sebagai perjanjian antara bayi dengan dewa-dewa sungai itu, di mana bila bayi berkenaan dewasa dan menghadapi kesukaran di sungai, so dewa-dewa tersebut akan membantunya kelak. Kita berbalik kepada ayam tadi. Ayam yang telah disembelih, darah ayam itu akan dicalitkan di kepala bayi dengan menggunakan sebatang bulu ayam. Kepala ayam yang telah disembelih tadi akan diletakkan di dalam gersang. Gersang iaitu buluh yang dihiris di bahagian atasnya. Selepas perihal menyembelih ayam tadi, bayi tersebut terus dimandikan di sungai yang bercampur dengan darah ayam yang disembelih tadi. Setelah bayi tersebut diberi mandi, dan jika bayi itu lelaki, maka sayap ayam tadi akan diikat dengan benang merah dan digantungkan pada galah berayang. Jika bayi itu perempuan, sayap ayam itu digantung pada galah leletan. Jadi upacara di sungai pun berakhir dan perarakan balik diadakan seperti biasa. Setelah tiba di rumah, ibu bayi tersebut memangku anaknya dan mereka berdua akan didudukkan di atas tawak di tengah ruai, diselimutkan dengan kain puah kumbu dan dipecikkan dengan air yang telah dicampur dengan cincin dan juga ringgit. Batu yang direndam itu merupakan batu penawar burung yang disebut sebagai batu penabar burung. Setelah upacara itu telah selesai, kenduri akan dijalankan. Di dalam kenduri tersebut, mantra berbiau akan diucapkan. Kenduri ini akan dijalankan dengan menjamu tetamu-tetamu tersebut dengan makanan dan minuman wajib seperti air tuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi bin Azman. Melalui video ini, apa yang saya dapati ialah masyarakat dan kaum di Malaysia ini mempunyai warna-warni tradisi dan juga adat yang begitu berbeza. Jadi, dengan mempelajari setiap satu adat itu, kita mampu mengetahui akan kepentingannya terhadap sesuatu kaum dan juga satu masyarakat tersebut. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Qayyum bin Roslan. Jadi apa yang saya dapat daripada pemutangan video berkenaan topik ini ialah setiap kaum dan bangsa di Malaysia ini mempunyai adat-adat mereka tersendiri. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati dan acknowledge adat mereka agar ia tidak ditenggelami zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin bin Muhammad Nasir. Refleksi yang saya dapat daripada kajian kami iaitu adat memandikan anak kaum Iban, saya dapat mempelajari bahawa setiap kaum di Malaysia ialah unik dan mempunyai adat-adat tertentu bagi tempoh tertentu atau bagi situasi tertentu.
Terima kasih. Untuk refleksi video ini, walaupun dunia semakin maju dengan arus pemodenan dengan teknologi yang semakin canggih saban hari, namun masih ada segelintir masyarakat ataupun kaum yang masih mengamalkan adat istiadat yang dibawa dari turun-temurun. Namun begitu, kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum hendaklah menghormati setiap adat yang dijalankan oleh kaum lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahizal Najmi bin Muhammad Sahak. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat banyak kaum-kaum di Malaysia yang masih mengamalkan adat turun-temurun dari nenek moyang mereka. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil tahu dan menghormati adat-adat budaya lain seperti mana mereka menghormati adat dan budaya kita di negara ini. Sekian, terima kasih. Melalui projek ini, kita dapat lebih memahami mengenai etnik minoriti di negara kita. Dengan pengetahuan hasil daripada projek ini, kita juga dapat menghargai dan menghormati adat kepercayaan orang Iban di Sarawak. Perkara ini memberi impak yang positif kerana ianya boleh mengembangkan lagi kefahaman kita di samping memupuk semangat perpaduan antara rakyat Malaysia. Saya Muhammad Izam bin Muhammad Kasim. Berdasarkan kajian ini, sebagai rakyat Malaysia, adalah perlunya kita memahami dan pelajari adat dan budaya setiap kaum di Malaysia ini. Bukan sahaja kaum Iban, malah kaum lain seperti kaum Cina, kaum India, Kadasan Dusun dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Hairi bin Muhammad Zamri. Jadi melalui kajian ini kita dapat memahami secara lebih jelas tentang adat yang masih diamalkan oleh kaum Iban. Dengan mengenali adat yang jarang kita ketahui ini, kita dapat mendedahkan kepada semua kaum tentang kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mempelajari budaya kaum lain, terutamanya kaum minoriti seperti kaum Iban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Muhammad Tan. Melalui projek ini, saya dapat mempelajari bahawa adat dan budaya amatlah bernilai kepada setiap bangsa dan kaum tertentu. Contohnya, setengah masyarakat masih mengamalkan tradisi turun-temurun daripada nenek moyang mereka sampai ke hari ini. Kerana nilai tradisi itu sendiri amat berharga dan mempunyai makna yang tersendiri untuk diamalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidi bin Azman, selaku Ketua Kumpulan 12. Di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam Nur Ashikin di atas ilmu yang diberikan, serta ribuan terima kasih juga kepada seluruh ahli kumpulan saya di atas kerjasama yang diberikan. Semoga video yang dihasilkan mampu memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.